Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Apa khabar tuan-tuan dan perempuan? Bagaimana hari ini? Jadi saya Musa Bayu akan sambung topik yang keempat untuk malam ini ya, tuan-tuan dan perempuan. Dan semalam telah pun saya perjelaskan ya, persediaan apa yang perlu dilakukan. Telah pun saya berikan perinciannya. Jadi hari ini saya akan terus sambung kepada perkara yang seterusnya dalam persoalan topik kemunculan Imam Mahdi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana menjadi sebagai satu resam ya, satu resam dan juga pembudayaan hidup kita selama ini, banyak perkara-perkara yang telah pun menjadi suatu kebiasaan, menjadi satu lumrah yang akhirnya telah membentuk pola ya, pola hidup kita, pola cara fikir kita, cara kita membawa diri, cara kita menyusun diri kita. Semua itu akhirnya akan dapat dilihat ya, dapat dilihat kepada skala keseluruhan masyarakat, sebagaimana yang telah saya perjelaskan dalam beberapa video yang sebelum-sebelum ini ya, video-video terdahulu. Masyarakat adalah tunjang ataupun pihak yang akan memainkan peranan, yang akan menentukan hala tuju kepada sebuah peradaban, hala tuju bagi sebuah negara contohnya. Maka dalam topik kita, iaitu berkaitan dengan Imam Mahdi, masyarakat adalah tunjangnya yang akan menentukan sama ada kemunculan Imam Mahdi itu adalah satu realiti ataupun ia masih lagi menjadi kisah-kisah, cerita-cerita ya, kisah-kisah yang tidak ada penghujungnya. Jadi saya ingin memahamkan lebih lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, kerana saya juga sebahagian daripada masyarakat, yang mana saya juga mempunyai kapasiti atas diri saya, dan begitu juga dengan tuan-tuan dan perempuan mempunyai kapasiti atas diri tuan-tuan dan perempuan yang tersendiri. Jadi daripada kapasiti individu akhirnya wujudlah masyarakat. Daripada masyarakat itu akhirnya akan menjadi sebagai satu asas ataupun sebagai suatu wadah kepada perjuangan Imam Mahdi di akhir zaman. Perjuangan Imam Mahdi di akhir zaman bukan untuk memperjuangkan diri dia ya tuan-tuan dan puan-puan, bukan perjuangan untuk menaikkan diri dia. Imam Mahdi atas perjuangan kita, perjuangan saya, perjuangan tuan-tuan dan puan-puan, perjuangan anak cucu kita di masa depan. Kerana kita yang memerlukan Imam Mahdi, bukan Imam Mahdi yang memerlukan kita. Kita yang inginkan Imam Mahdi berada di samping kita, bukan Imam Mahdi yang ingin berada di samping kita. Kita yang memerlukan kepimpinan Imam Mahdi, bukanlah Imam Mahdi ingin memimpin kita. Jadi apa juga persoalan-persoalan ataupun yang kita faham selama ini tentang Imam Mahdi, kita kena cerminkan diri kita tuan-tuan dan puan-puan ya, sebagai masyarakat ya, sebagai individu dalam sebuah masyarakat. Kerana kita bercerita tentang kemunculan Imam Mahdi, kisah-kisah yang masih lagi menjurus kepada persoalan-persoalan atas diri sendiri. Sebagaimana yang saya katakan, masyarakat yang akan menentukan, tuan-tuan yang akan menentukan. Imam Mahdi datang untuk membantu kita, tetapi kalau kita tidak mahu dibantu, maka perkara itu tidak akan menjadi sesuatu yang realiti. Bolehkah kita membantu orang yang tidak mahu dibantu? Bagaimana nak bantu jika ianya tidak mahu dibantu? Dia dah lemah dah ni ya? Dia dalam air dah tercungap-cungap, dah tenggelam timbul. Jadi datanglah seseorang hulurkan kayu ataupun hulurkan pelampung. Dia tak mahu, aku tak mahu pelampung. Jadi macam mana nak selamatkan dia? Dia tak mahu dia diselamatkan. Jadi dalam masyarakat yang ada pada hari ini perlu sepakat
perlu memposisikan diri masing-masing bahawa kita yang berada dalam posisi yang lemas, bukan Imam Mahdi. Kita tidak mahu lagi duduk dalam keadaan yang mempertikaikan, yang mempersoalkan Imam Mahdi datang atau tidak datang. Untuk apa kita mempertikaikan perkara sedemikian? Untuk apa kita mempersoalkan tentang Imam Mahdi? Kerana yang jadi masalahnya adalah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Cermin tu adalah diri kita. Cerminan itu kita yang lihat wajah kita. Bila kita beradab di hadapan cermin, kita akan dapat wajah kita. Maka apa yang ada di sekeliling kita pada hari ini adalah cerminan untuk diri kita sebenarnya. Maka bila kita lihat di luar, kita akan perhati kiri kanan, depan belakang, maka apa yang pasti kita akan dapat jelas betapa dunia dan suasana yang ada di sekeliling kita adalah suasana yang memerlukan perubahan, suasana yang memerlukan suatu tindakan yang sangat kritikal, suasana yang memerlukan kita sentiasa memposisikan diri kita dalam proses penerimaan, sebagaimana yang setelah katakan lebih awal. Tuan-tuan dan puan-puan, walau saya bercakap berjam-jam, walaupun saya cuba menerangkan berjam-jam, mungkin beribu jam sekalipun, malah beribu tahun sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan, jika kita tidak mahu merubah diri kita, jika kita tidak mahu melakukan perubahan bagi diri kita, maka apa yang saya cakap ini umpama menuang air di atas daun keladi. Tidak akan ada tersisa yang melekat, dia akan terus mengalir. Maka apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa yang cuba saya perjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah satu perkara yang mana berbalik kepada diri kita. Imam Mahdi tidak memerlukan apa-apa daripada kita untuk beliau menjadi pemimpin. Dia memerlukan satu saja daripada kita. Dia tak perlu banyak pun. Apa yang dia perlukan? Dia perlukan kita kembali kepada realiti, kembali kepada kosong, menerima hakikat bahawa kita perlu dibantu, menerima hakikat bahawa kita perlu diselamatkan daripada segala macam persoalan-persoalan tagut, dari macam-macam persoalan-persoalan yang hari ini menimbulkan begitu banyak kekacauan, haru biru, pertelingkahan. Maka kita yang perlu diselamatkan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila bercerita tentang kisah Imam Mahdi, kita hanya nampak sosok, membayangkan sosok Imam Mahdi dalam hidup kita. Jadi lihat, baca, mengkaji macam-macam sumber yang dibuka, macam-macam kitab yang dibuka, macam-macam guru yang dicari nak bertanya tentang Imam Mahdi. Tetapi realiti sebenar-benarnya, tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya bukan caranya begitu. Caranya adalah melihat diri kita. Kita yang patut dikaji sebenarnya. Kita mengkaji tentang Imam Mahdi, sosok yang kita tidak nampak, yang kita tidak boleh pegang, tidak boleh kita membayang-bayangkan saja. Tetapi diri kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh pegang, dada kita boleh pegang, pipi kita boleh pegang, lihat cermin nampak wajah kita. Maka itulah sudut pandang kita, cara kita berfikir, cara kita memposisikan diri kita ini penting. Jadi sebenarnya yang kita lihat tu diri kita, wajah kita, wajah tuan-tuan, wajah perempuan yang perlu ada perubahan. Yang itu yang nak diselamatkan, bukan Imam Mahdi. Oh, kita nak membantu, jadi pembantu Imam Mahdi, kita nak membantu perjuangan beliau. Bukan perjuangan Imam Mahdi, perjuangan kita sebenarnya, perjuangan tuan-tuan, perjuangan saya. Itu yang kita nak mempertahankan, itu yang kita perjuangkan. Imam Mahdi hanya menjadi pemimpin yang akan mengatur, membantu kita bagaimana kita dapat melepasi ujian-ujian dan melepaskan segala rintangan-rintangan untuk mencapai impian kita, impian saya, impian tuan-tuan dan perempuan, impian untuk anak-anak cucu kita di masa depan. Jadi tuan-tuan dan perempuan,
saya hari ini akan cuba bercakap dengan lebih ringkas lah, ya. Tidak terlalu banyak sangat meletakkan polisi proses yang akan menyebabkan tuan-tuan dan perempuan terpaksa lagi, ya, meletakkan diri dalam suasana yang begitu sukar, kerana saya tahu penjelasan Masa Bayu ni sangat sukar untuk ditelan, ya. Penjelasan daripada Masa Bayu ini sentiasa saja menimbulkan kontroversi kepada mereka-mereka yang dah berpegang kepada resam-resam yang menjadi kebiasaan. Memanglah apa yang saya sampaikan sesuatu yang tidak ada dalam diri masing-masing dalam kefahaman sebelum ini. Sukar untuk difahami apa yang Masa Bayu nak cakap, apa yang Masa Bayu nak sampaikan. Kerana saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, melalui proses yang sama. Proses yang menyebabkan saya berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, menyampaikan apa yang saya fahami dalam perjalanan hidup saya. Saya bukan terus tahu apa yang saya tahu pada hari ini. Saya juga melalui satu proses kekeliruan. Saya keliru, saya menjadi bingung, saya menjadi tidak faham dengan apa yang saya lihat. Tapi apa yang saya lakukan, saya telah berjalan. Saya mencari jawapan. Saya bertanya dengan sesiapa yang saya temui. Saya akan bertanya dengan apa juga pihak. Tidak kiralah apa juga kedudukan dia. Yang dikatakan orang gila tepi jalan pun saya bertanya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan apabila satu saat saya pernah bertanya dengan seseorang, ya, yang gila duduk tepi jalan, dan saya tanya dengan beliau, saya tanya, tuan, dah makan belum? Dia pandang, dia sengih aja dengan saya. Itu saya bawa sedikit makanan, saya bagi pada beliau. Dia ambil, dia makan, dia sengih lagi. Saya bagikan beliau air, dia ambil air tu, dia minum, dia sengih, duduk je di tepi jalan, tepi tebing. Orang nak pandang saya, apalah budak ni buat dengan orang gila ni. Dengan orang gila saya bertanya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila salah satu soalan saya tanya kepada beliau, masih saya ingat lagi sampai sekarang. Saya tanya dengan dia, tuan, nak cari Tuhan kat mana ya tuan? Nak cari Allah kat mana ya tuan? Ni orang gila, saya tanya. Sebab saya dah tanya dah, ustaz-ustaz saya tanya, Tok Imam saya jumpa saya tanya, tak kira lah sesiapa pun saya tanya. Bukan saya tak percaya dengan ustaz tu ke, tak percaya dengan Tok Guru, Tok Imam. Saya dengar, saya terima. Tetapi kenapa masih ada kekosongan dalam hati saya masa tu? Maka saya masih merasakan ada yang tak selesai lagi, masih tak jumpa lagi apa yang saya nak cari dengan orang gila dia lah. Saya tanya juga soalan sama macam mana saya tanya kepada ustaz. Tahu tuan-tuan dan puan apa jawapan dia kepada saya? Dia jawab kepada saya, tuan-tuan dan puan, engkau mencari Tuhan, kau cari kat mana? Macam tu jawab dekat saya. Ni gila ke tak gila orang ni? Jadi saya tanya dia, macam mana bang? Apa caranya? Maka dia beritahu pada saya, tuan-tuan dan puan, kau kenal diri kau dulu, barulah kau boleh pergi ke tempat lain. Kau nak sibuk-sibuk cari Allah, nak cari Tuhan, diri sendiri kau tak kenal. Kenalkan diri kau. Nama kau siapa? Dia merah padam muka saya, tuan-tuan dan puan, bila orang yang katakan orang gila tanya soal, beritahu saya soalan macam tu, beri saya jawapan macam tu. Dia suruh saya, kenalkan diri kau dulu, perhatikan diri kau dulu, barulah kau nak bercerita, nak kenal Tuhan, nak kenal Allah. Aku nak makan, kata dia. Tadi tuan-tuan dan puan-puan, saya bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan pengalaman-pengalaman hidup saya. Apa yang berlaku dalam hidup saya adalah suatu perkara yang tidak akan ada dapat saya gantikan dengan apa-apa sekalipun. Ialah suatu perjalanan yang telah mendewasakan saya, menilai sekeliling, menilai masyarakat, menilai individu. Tidak boleh menghukum sesiapa sekalipun. Hatta dikatakan orang gila itu,
Sehingga kan apabila saya dapat jawapan daripada orang gila itu, tuan-tuan dan puan-puan, maka saya perhatikan beliau adalah orang yang sangat waras di dunia pada saat itu. Di keliling saya semua orang gila. Gila harta, gila duit, gila pangkat, gila kuasa, gila dunia, segala macam gila yang saya nampak sekeliling saya. Tapi saya lihat pada orang gila itu, tuan-tuan dan puan-puan, yang dikatakan gila oleh masyarakat pada saat itu, subhanallah, itu bukan orang gila, tuan-tuan dan puan. Kita ni yang gila sebenarnya. Saya rasa saya lebih gila daripada dia. Sebab dalam perkataan dia disahkan gila oleh masyarakat, tetapi dia boleh memberikan jawapan kepada saya tentang realiti yang sebenarnya. Maka di situ, tuan-tuan dan puan-puan, mengejar persoalan-persoalan yang kita fahamkan di akhir zaman tentang kemunculan Imam Mahdi. Memang jadi gila kita, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan jadi gila, saya jadi gila, semua ni kita ni gila. Sebab kita tidak dapat jawapan yang jelas. Akhirnya kita semua bertelagah. Akhirnya kita saling-saling menuduhkan satu pihak tak betul, satu pihak betul. Gila lah namanya tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk menyambung topik yang ke-6 pada hari ini, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan dalam dunia gila dulu. Faham dulu dunia gila, daripada kita menyatakan orang lain gila. Apakah dunia gila? Dunia gila itu adalah arti kita melihat realiti. Gila itu bukan dunia yang sama dengan apa yang ada dalam dunia hari ini yang dinamakan fantasi. Sebab tu orang-orang gila tak nak hidup dalam dunia hari ini. Dia keluar daripada dunia hari ini. Dia bebas daripada belenggu-belenggu yang ada di dalam istilah kebodohan yang ada pada dunia hari ini. Manusia-manusia hari ini, mereka bebas. Tuan-tuan dan puan-puan tengok orang gila berjalan sana sini, dia peduli apa? Dia tak ada masalah pun kat dunia ni. Senyum, nampak apa pun yang boleh makan dia makan. Nampak dalam tong sampah dia selongkar dalam tong sampah, apa dia nampak dikeluarkan. Nampak air dalam kotak, dia minum. Nampak ada makanan-makanan yang tersisa, dia makan. Kita boleh buat macam tu? Kita kata dia gila betul. Tapi dalam keadaan kita katakan dia gila, tuan-tuan dan puan-puan, dia telah pun memastikan sisa-sisa makanan yang kita buang, yang manusia-manusia yang kata dirinya tidak gila, dia yang tolong habiskan. Dia tak tinggalkan, dia tak membazirkan walaupun sisa-sisa makanan. Dia tolong kutip, dia tolong ambil, dia makan. Daripada saat kita yang dikatakan tak gila telah pun membuat pembaziran yang sangat luar biasa di atas muka bumi. Kita yang sebenarnya gila, tak sedar diri, lupa diri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah dunia gila yang saya maksudkan. Maka kita kena keluar daripada fantasi dan kita kembali kepada realiti. Kerana gila kita adalah gila fantasi, bukan gila yang realiti. Maka Imam Mahdi datang dengan kemunculannya nanti adalah untuk membawa manusia kembali kepada realiti, daripada gila-gila yang ada di seluruh dunia hari ini. Satu istilah yang sangat digemari oleh orang-orang Melayu saat ini, gila, gila sedap, gila tu, semua gila, best gila lah dan sebagainya, macam-macam gila lah yang digunakan hari ini. Maka hari ini adalah dunia penuh dengan orang gila. Semua suka dengan perkataan gila. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, topik seterusnya, setelah kita setelah saya menjelaskan tentang apa yang perlu dilakukan semalam, maka hari ini kita kena kembali kepada satu lagi realiti. Apakah realitinya? Maka buat persediaan atas halangan yang bakal dihadapi.
maka akan ada empat halangan yang akan dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan apabila tuan-tuan dan puan-puan telah diberikan tugasan-tugasan masing-masing. 4 perkara yang akan menjadi suatu situasi yang akan menentukan realiti tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana? Dah bersedia? Sebab nak jadi pembantu dah jadi pembantu dah. Imam Mahdi dah bagi dah tanggungjawab. Imam Mahdi dah bagikan segala amanah pada tanggungjawab ataupun memberikan kita tugasan-tugasan yang kita nak lakukan. Maka saya akan menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah halangan-halangan yang bakal ditempuh oleh tuan-tuan dan puan-puan. Semalam saya dah terangkan, kosong, ilmu kena kosong, ya, adab juga kena kosong, mula mempelajari apa itu adab. Dan saya perjelaskan bagaimana akan diposisikan kita dari aspek kreativiti, dan juga kita diminta untuk bersedia untuk menjadi pedagang-pedagang kepada Imam Mahdi. Maka hari ini tuan-tuan dan puan-puan dah tahu, dah jelas, dah nampak aturan yang semua dah ada. Maka apakah halangan-halangan yang akan dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan? Halangan yang pertama adalah soalan-soalan yang berkait tentang kebenaran. Macam mana yang masukkan dengan soalan kebenaran? Tuan-tuan dan puan-puan kena jadi orang jujur. Lidah kena pelihara. Tidak boleh lagi berkata-kata perkara yang tidak benar. Tidak boleh lagi menyampaikan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan persoalan kebenaran. Tidak boleh lagi menyampaikan benda-benda yang tidak wujud di dalam realiti hukum dan juga realiti syariat yang telah dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Kena benar tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan kena mempunyai sifat benar, kerana itu akan menjadi perkara yang akan menjadi halangan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana dunia hari ini dominannya adalah mereka-mereka yang akan sentiasa berkata-kata tanpa ada kebenaran. Mereka yang akan sentiasa membolak-balikkan kisah-kisah yang benar. Mereka akan membolak-balikkan kisah-kisah yang nyata, kisah-kisah yang jelas, dibalikkan, dibolakkan dengan cerita-cerita penambahan-penambahan. Maka daripada situ akan berlaku kekeliruan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan perlu menghadapi halangan yang pertama, berada pada status, situasi, posisi benar. Saat hari ini adalah satu penguasaan yang penuh dengan media-media sosial, contohnya berita-berita yang akan datang dengan sebegitu pantas, dengan hujung jari dah sampai ke hujung dunia. Maka halangan-halangan akan tuan-tuan tempuhi, kerana untuk memposisikan diri tuan-tuan dan perempuan dalam dunia yang penuh dengan sifat-sifat yang meletakkan persoalan-persoalan berbohong, berdusta, itu sudah menjadi sebagai satu resam, sudah menjadi sebagai satu perkara yang biasa. Contoh-contoh yang boleh saya berikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Dunia hari ini penuh dengan cerita-cerita gosip-gosip, cerita-cerita yang tidak benar, yang disebut dengan perkataan komersialnya, prank dan sebagainya. Itu adalah benda-benda yang menjadi biasa. Tak ada masalah lah itu semua. Itu cuma hiburan. Maka ia akan datang di dalam prospek-prospek menghiburkan manusia dengan cerita-cerita yang penuh hayalan. Maka halangan adalah untuk memposisikan diri kita dalam keadaan yang pertama, berada dalam dunia yang benar, dunia realiti. Sebagaimana kisah orang gila yang saya nyatakan tadi, itu halangan pertama tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Bila datangnya Imam Mahdi
Zaman itu penuh dengan orang gila, tetapi gila yang berada dalam fantasi, bukan gila yang berada dalam realiti. Kerana kita berada dalam dunia yang direka cipta, diperhias, dipermolekkan supaya ianya menjadi sesuatu yang indah pada mata kita, sesuatu yang dirasakan nikmat pada hati kita. Tetapi dari realitinya, ia adalah hanya sekadar wayang-wayang yang ditayangkan dalam panggung-panggung. Ramai-ramai masuk dalam panggung menonton wayang, duduklah 1 jam, 2 jam, tengok wayang, keluar daripada panggung wayang. Lalu apa yang mereka telah lakukan selepas menonton wayang tersebut? Mereka hanya membuang masa, mengeluarkan masa mereka selama 2 jam untuk memerhati, melihat cerita-cerita yang direka-reka di layar. Maka itu yang akan dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan. Dunia yang penuh dengan segala macam situasi yang akan menyebabkan khayalan itu menjadi realiti. Cerita-cerita sensasi-sensasi itu akan digambar-gemburkan menjadi sesuatu yang seolah-olah itu yang paling penting. Maka halangan-halangan itu tidak tuan-tuan dan perempuan kena lalui. Maka di situlah perkara tadi yang posisinya kena sentiasa berada pada posisi benar, membenarkan perkara-perkara yang hak dan menidakkan perkara-perkara yang batil. Halangan benar bukan mudah ya tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan, dalam satu hari, cubalah daripada hari ini, lidah. Boleh tak lidah tuan-tuan dan perempuan dikawal? Bukan lidah saya punya, lidah tuan-tuan dan perempuan. Kawal lidah itu daripada berkata-kata perkara yang tidak berfaedah. Boleh tak? Diam. Sebagaimana itulah sifat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh sahabatnya, apakah sebaik-baik pelakuan ya Rasulullah? Bagaimanakah sebaik-baik pelakuan? Dan Nabi hanya tersenyum apabila itu ditanya oleh sahabat-sahabatnya. Tanya lagi. Untuk kali yang kedua soalan yang sama, beliau tersenyum. Tanya lagi, tersenyum untuk kali yang ketiga. Maka beliau menjawab, aku telah menjawab apa juga persoalan tadi. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, apa sebenarnya jawapan dia? Dia diam dan dia senyum saja. Dia tak berbicara apa-apa pun, kerana sebaik-baik perkataan adalah diam. Sebab bila kita bercakap, maka ia tidak akan dapat kita ambil semula. Kerana itulah ada dalam pepatah Melayu, terlajak perahu kita boleh mengundur balik tuan-tuan dan perempuan. Pusingkan perahu tu, kita kayuh balik. Terlajak kata, maka binasa. Dunia hari ini penuh dengan persoalan-persoalan yang telah menyebabkan manusia saling berbalah kerana lidah mereka lebih bisa daripada tajam, lebih bisa daripada pedang. Kerana lidahlah datangnya fitnah-fitnah kepada semua umat manusia. Kerana lidah jugalah yang akan mengembalikan manusia kepada Allah yang Maha Esa. Jika lidah itu digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan melaung Allahu Akbar, Allahu Akbar, lidah perlu ada, tetapi dia mengesakan, membesarkan Allah. Tetapi kalau lidah yang dikatakan dengan cara yang berbeza, contohnya, Minah, kau tahu tak apa si Siti tu buat? Dia kan, aku nampak kan, buat macam ni kan. Lidah yang akan sampaikan, memfitnah yang lain. Maka tuan-tuan dan puan-puan, keadaan pada perkara yang pertama, halangan yang perlu dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan di dalam posisi bersama dengan Imam Mahdi di akhir zaman adalah untuk memposisikan diri kita sentiasa benar, sentiasa berada pada posisi yang tidak meletakkan kebatilan dalam apa juga perkara.
maka di situ anggotanya, tempatnya adalah lidah, hati-hati apabila berkata-kata. Maka perkara yang pertama adalah tentang benar, halangan yang perlu yang perlu ditempuh oleh tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, adalah persoalan yang menjadi halangan kepada kita di dunia hari ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, khususnya saya lebih-lebihnya yang menyampaikan, adalah halangan yang berpaksikan kepada amanah. Kerana amanah adalah sesuatu perkara yang tidak boleh kita permainkan. Apabila Imam Mahdi memberikan tuan-tuan dan puan-puan tugasan tanggungjawab kepada tuan-tuan dan puan-puan, maka tugasan dan tanggungjawab itu adalah amanah yang tidak boleh kita ambil ringan. Ingat semalam saya dah sampaikan, hendaklah kamu beriman kepadanya bersungguh-sungguh di dalam Al-Quran, hendaklah kamu beriman bersungguh-sungguh kepadanya dan menolongnya bersungguh-sungguh. Maka apabila kita telah melafazkan, telah meletakkan, tasdikkan ke dalam hati kita, yakni untuk kita menjadi pembantu Imam Mahdi, kita dah berada di depan dia, kita telah pun mengambil perjanjian dengan Imam Mahdi. Itu yang ramai sebut bai'ah dan sebagainya. Saya mengambil istilah mudah, perjanjian. Kita dah kalau bekerja ada perjanjian kerja. Maka persoalan yang menjadi halangan besar kepada kita pada perkara yang kedua adalah amanah yang telah kita perolehi, amanah yang kita pegang pada diri kita. Bagaimana ianya dapat direalisasikan? Kerana pembantu Imam Mahdi sifatnya amanah, sifat yang sentiasa memposisikan diri dia dengan meletakkan apa juga perkara yang diamanahkan kepada diri mereka sebagai sesuatu seumpama nyawa yang ada di dalam dada, yang akan dipastikan jangan sampai terlepas. Kalau terlepas, bila nyawa dah terlepas daripada badan, daripada jasad, tuan-tuan dan puan-puan, mati. Akan mati kita bila jasad tu, nyawa terkeluar daripada jasad. Maka begitulah nak pegang amanah bersama dengan Imam Mahdi. Memegang amanah pada saat yang sangat-sangat genting. Kerana pertentangan pada saat itu, tuan-tuan dan perempuan bakal berhadapan dengan tentera-tentera Dajjal. Jadi apabila tuan-tuan dan perempuan memposisikan diri tuan-tuan dan perempuan sebagai pembantu kepada Imam Mahdi, maka jangan lupa, saya dah nyatakan daripada awal, setiap sesuatu sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, Allah datangkan ianya berpasang-pasang. Apabila berpasang-pasang, tuan-tuan dan perempuan, jika tuan-tuan perempuan adalah tentera-tentera kepada Imam Mahdi, maka tuan-tuan dan perempuan akan berhadapan dengan tentera-tentera Dajjal. Jika tuan-tuan dan tuan-tuan perempuan contohnya mempunyai pangkat di dalam pasukan Imam Mahdi, maka datang juga hukum yang keempat dalam hukum Zek, keseimbangan. Kalaulah Tuan Osman Comel berpangkat sebagai pangkat lieutenant di dalam tentera Imam Mahdi, maka yang akan datang berhadap dengan Tuan Osman Comel adalah lieutenant daripada tentera Dajjal. Jadi dia seimbang. Apa yang ingin saya sampaikan dalam cerita ini adalah persoalan halangan yang akan dihadapi oleh tuan-tuan dan perempuan pada peringkat yang kedua, menjaga amanah. Jadi bila disebut amanah, sesuatu yang umum, general. Tapi masa Bayu nak jelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan, ada dua amanah yang perlu kita jaga, nukleusnya untuk kita mudah faham. Jadi sebuah amanah ni banyak, semua amanah, macam-macam amanah kita nak ceritakan. Tapi ada dua amanah yang perlu kita pelihara, yang perlu kita pegang, maka yang lain-lain itu semua akan ikut, akan kita dapat fahami. Kerana nak lepas halangan ni, nak lepas daripada persoalan-persoalan halangan, maka ini yang akan saya perjelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan supaya tidak ada kekeliruan.
Maka yang pertama dalam soal amanah, halangan itu akan dapat kita atasi. Kita kena faham halangan itu datang daripada mana. Maka halangan itu akan datang, amanah yang kita kena pegang pada diri sendiri terlebih dahulu. Diri tuan-tuan dan perempuan, apa dia? Tuan-tuan dan perempuan adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk saya, termasuk Imam Mahdi, termasuk baginda Rasulullah SAW, termasuk malaikat, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada makhluk yang jadi dengan sendirinya. Siapa yang percaya makhluk jadi dengan sendirinya, itu adalah atas pilihan dia. Okay, ada orang tak percaya pada Tuhan, itu urusan dia. Jangan kita ikut jadi macam dia. Yang kita nak bergaduh dengan dia tak percaya dengan Tuhan, dia yang tanggung, biarkan. Dia dah tak nak percaya, biarkan. Janganlah kita pun nak marah dekat dia. Dia tak percaya Tuhan, tak percaya. Yalah, tak percayalah. Lakum dinukum wali jadi. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, persoalannya, amanah itu datang pada diri kita. Yang pertama yang saya jelaskan tadi. Jadi apa maksud pada diri sendiri? Jasad tuan-tuan dan tuan-puan, perempuan sekalian, jasad kita ni adalah amanah Allah. Jaga dia elok-elok. Ni kita pinjam ni, pinjaman Allah bagi pada kita. Kita kena jaga amanah ni. Maka apa yang perlu kita lakukan? Pastikan jangan kita membawa diri kita kepada kebinasaan, memudaratkan diri kita secara fizikal. Contohnya janganlah pergi tempat-tempat yang akan melukakan badan kita, mencederakan diri kita tanpa sebab. Jangan kita membuat makan sesuatu makanan-makanan yang akan memudaratkan tubuh badan kita, lalu kita mendapat penyakit. Kerana Allah berikan tubuh badan kita itu dengan sebaik-baik sifat. Lahir tak ada terus ada penyakit Tapi semakin meningkat dewasa, semakin kita berada dalam usia yang lanjut, dan akhirnya kita menghadapi begitu banyak masalah-masalah, bukan atas masalah berbalik kepada faktor uzur kerana umur semakin mengurang dari segi tenaga, tetapi kerana cara hidup yang kita gunakan, yang kita pakai selama ini telah mendatangkan kerosakan kepada tubuh badan kita. Kita pergi ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Jasad itu kita bawa pinjaman daripada Allah. Dan contoh yang paling mudah lah tuan-tuan dan perempuan, ini saya sentuh, jangan marah Ini saya selalu cakap, tapi ramai yang tak suka. Iaitu contoh yang paling mudah, yang paling jelas. Kita nampak ramai sangat orang merokok. Ramai sangat merokoknya. Jadi dah berbagai-bagai kajian yang telah dilakukan oleh mereka-mereka yang ahli dalam bidang persoalan kesihatan contohnya. Yang juga begitu banyak bukti-bukti yang ada di sekeliling, macam-macam kisah-kisah mereka yang mendapat penyakit kanser akibat daripada tabiat merokok. Mereka yang merokok juga sebenarnya mendatangkan ketidakselesaan kepada yang lain. Dengan bau nafasnya busuk, dengan bau badannya busuk, bau mulut dia jangan cerita lagi lah. Jadi daripada situ tuan-tuan dan perempuan, segala keburukan kimia-kimia telah disedut masuk ke dalam paru-parunya, mengalir dalam darahnya, dan itu akhirnya telah mendatangkan kerosakan dalam sistem tubuh badan. Maka di sini tidak lagi amanah, tidak lagi memelihara amanah yang telah diberikan oleh Allah, jaga tubuh badan kita, tapi nak bercerita nak jadi pembantu Imam Mahdi, bercerita nak menjadi pembantu kepada Imam Mahdi. Tuan-tuan dan perempuan, kena amanah. Itu halangan dia kena jelas. Itu posisi yang kita kena pegang. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan tak dapat menjaga tubuh badan, tak dapat menjaga diri sendiri yang tidak ada siapa boleh paksa, bagaimana kita nak tembus kepada peringkat yang seterusnya? Jadi jangan rasa tersentap yang siapa yang merokok ni kan nak berubah kan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, bila saya bercakap tentang merokok ni, ramai sangat dalam mana-mana majlis yang saya buat, semua bagi alasan masing-masing. Masih lagi nak cari jawapan untuk
menunjukkan bahawa perkara itu biasa-biasa saja. Kata orang Indonesia, sepele. Apa sepelenya tuan-tuan dan puan-puan kalau ia melibatkan persoalan amanah daripada Allah kepada kita. Dan itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, dari sudut ekonominya tuan-tuan dan puan-puan, kita membelanjakan sesuatu yang mendatangkan kerosakan ke atas diri kita sendiri. Duit yang kita dapat bekerja, titik peluh kita beli rokok. Satu hari tu berapa kotak saya tak tahulah, sebab saya bukan perokok Okay, 3 kotak kot, 2 kotak, 3 kotak, berapa banyak saya tak tahu, jenis apa saya tak tahu, apa namanya. Dulu zaman dulu adalah Dunhill ke apa, Benson ke gitulah yang saya tahu. Sekarang ni saya tak tahu apa jenis rokok, saya tak tahu. Datang pula sekarang yang baru ni vape pula, dah tak ada rokok, vape pula sambung lagi. Semua nak meletakkan proses, kalau boleh nak juga, masih juga lagi nak cari jalan yang merosakkan diri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang memegang industri rokok? Dah gaji tak? Dah baca dah? Tengok betul-betul siapa yang membangunkan industri rokok, dan syarikat manakah yang telah mendapatkan keuntungan daripada tindakan kita merokok. Itu kebanyakannya orang-orang yang, tuan-tuan dan perempuan, kalau orang Islam berteriak ni, Jahannam Yahudi, Jahannam Israel, Jahannam Yahudi. Punyalah marah kalau cerita pasal Yahudi, punyalah sakit hati dengan Yahudi ni, jahat dan sebagainya. Tapi orang yang merokok, mereka yang membantu syarikat-syarikat Yahudi untuk menjahannamkan orang Islam. Jadi tuan-tuan dan perempuan tanpa sedar telah pun menjadi tentera-tentera kepada mereka yang akan menentang Islam bila tuan-tuan dan perempuan merokok. Jadi nasihat saya daripada Masa Bayu, ni kisah halangan kan, berat kan, sebab tu saya kata halangan. Yang merokok tu berhentilah. Bila nak berhenti? Mungkin sikit-sikit, tak ada sikit-sikit benda yang tak faedah ni jangan buat langsung. Berhenti sekarang juga. Mau mati saya tuan Pal. Tak, merokok ni bila meletup kepala saya, tak boleh nak hidup ni kalau tak merokok. Biar kita mati dalam iman, kata Piramli daripada kita mati sakit buat apa? Kita berhenti merokok sebab kita dah tak tahan berhenti merokok, maka kita berhenti merokok, kita mati. Kurang-kurangnya kita dah berhenti, dah insaf dah. Tak boleh kita tak berhenti merokok 2-3 hari, mati juga. Sebulan mati juga. Tapi mati dengan menghimpun kebatilan dalam diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini seloka ini untuk membawa contoh-contoh, nak bagi faham. Kadang-kadang tu kena sentap sikit-sikit macam main layang-layang. Kadang-kadang kita kenalah macam main ikan, mancing ikan. Kalau terus tarik, putus pula dia punya joran, dia punya tali. Lepas sikit tarik. Jadi macam itulah lebih kurang cara Masa Bayu nak bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi siapa yang rasa tersentap, maknanya anda adalah ikan yang sedang dipancing, yang akan disantap, yang akan hidang di hadapan pelanggan-pelanggan yang akan jadikan anda sebagai makanan. Tak tahulah, mungkin anda ikan siakap, mungkin anda ikan lele, mungkin anda ikan apa. Kalau apa di Malaysia banyak nama ikan, Indonesia saya tak sebut, tak reti nak sebut ikan apa. Tapi hakikatnya di sini tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita membawa diri kepada kebinasaan. Itu yang pertama, pada diri sendiri. Perkara yang kedua, kebinasaan kepada yang lain di sekeliling. Kita melakukan kerosakan amanah Allah kepada kita, yakni kepada kita sebagai manusia, bermula daripada Nabi Allah Adam. Amanah yang kedua adalah untuk memastikan kita memakmurkan muka bumi. Maka halangan itu akan sampai lagi kepada kita. Kenapa? Kerana dunia hari ini tidak ada lagi hubungan dengan alam. Masyarakat lebih mementingkan diri sendiri. Mereka tidak lagi melihat untuk kelestarian, menjaga alam sekitar. Tidak mampu menjaga lagi kebaikan-kebaikan di sekeliling dia. Jadi Tuan Masa Bayu banyak sangat ceritanya tentang alam sekitar, macam mana kami nak mulakan. Contohnya tuan-tuan dan puan tanya dengan saya dengan soal ni. Ni amanah ni. Saya bagi contoh-contoh dulu lah, terlalu banyak, tapi saya bagi contoh asasnya terlebih dahulu. Jaga kebersihan. Mulakanlah daripada diri tuan-tuan dan puan-puan. Di sekeliling kita itu kita bersihkan. Maka itu perkara yang perlu kita lakukan. Dan halangan itu sangat besar kalau kita tidak mampu memikirkan, tidak mampu kita meletakkan perkara itu sebagai suatu prioriti, tanggungjawab yang utama. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok keliling rumah tuan-tuan dan puan-puan, bersih tak? Tengok longkang-longkang sungai-sungai tu,
di tempat tuan-tuan dan perempuan, di kampung tuan-tuan dan perempuan, bersih ke sungai tu, maka tidak ada rasa tanggungjawab, tidak ada rasa lagi untuk menjaga kebersihan, maka itu harus dikembalikan tuan-tuan dan perempuan. Maka kalau di kampung ramai-ramailah berpakat, bergotong royong macam dulu-dulu, bersihkan sungai, bersihkan laluan, parit-parit tu, biar kalau sungai tu sejernih-jernihnya sungai, sebab dah awalnya sungai itu jernih sampai pada manusia, tangan manusia hitam berkeladaklah sungai itu dijadikannya. Tak jaga amanah, tidak memegang amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka tuan-tuan dan perempuan yang dah akan jadi, yang telah jadi sebagai seorang yang telah dipilih oleh Imam Mahdi, tanggungjawab amanah yang kedua kepada lingkungan adalah perkara yang tidak boleh lagi tuan-tuan perempuan nafikan. Jaga kebersihan. Itulah perkara yang akan menjadi titik persoalan amanah yang perlu dilaksanakan. Kebersihan adalah asas kepada Islam. Bersih diri dan bersih lingkungan. Maka tuan-tuan dan perempuan boleh lihat di sekeliling macam mana keadaannya, rasanya bersih atau tak bersih. Maka itu adalah halangan yang sangat besar yang perlu dilalui. Maka halangan-halangan ini saya yakin tuan-tuan dan perempuan mampu mengatasinya. Mula dengan diri sendiri, kemudian perluaskanlah lingkungan daripada yang dekat dengan tuan-tuan dan perempuan. Kita didik anak-anak kita membersihkan diri mereka, kita didik anak-anak kita, anak-anak isteri kita memastikan segala perkara dalam bentuk-bentuk yang bersih, dan kemudian kita mengajak jiran-jiran kita sama-sama untuk membersihkan halaman kita. Kemudian kita mengajak lebih lama lagi masyarakat untuk menjadikan lestarinya kampung kita, dan akhirnya dunia menjadi tempat yang memiliki kebersihan yang total. Macam mana tuan-tuan dan perempuan? Banyak sebenarnya saya nak cerita tapi tak cukup masa ya. Kita sambung kepada perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga tuan-tuan dan perempuan, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, yang sentiasa akan kita baca kepada mereka yang mahu mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyatakan dia adalah umat Muhammad, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan sentiasa berpandukan kepada Al-Quran. Kerana perkara yang ketiga juga ada dalam Al-Quran, iaitu Allah dah berpesan pada kita, menyatakan kepada kita, berpesan-pesanlah kepada kebaikan, sampaikanlah perkara-perkara yang akan memberikan mereka kenyataan kehidupan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para rasul, para anbiya telah pun diberikan tanggungjawab. Apa tanggungjawab para rasul? Untuk menyampaikan pesan-pesan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk memberikan peringatan-peringatan, amaran-amaran kepada mereka-mereka yang berada di dalam keadaan khayal, lupa kepada realiti, bahawa azab Allah itu benar, neraka itu benar. Maka telah pun disampaikan dalam Al-Quran itu, suruh berpesan-pesan. Maka perkara yang ketiga adalah kita hendaklah sentiasa berada pada posisi yang menyampaikan, yang sentiasa menyampaikan kebenaran, yang sentiasa berada dalam posisi apa sekalipun kita sampaikanlah. Jangan disimpan pada diri kita. Apa juga kebaikan, cepat-cepatlah kita sampaikan. Apa juga keburukan, janganlah kita buka walaupun dengan satu perkataan. Kerana apabila kita menyampaikan perkara-perkara yang buruk, walaupun benar sekalipun, perkara-perkara aib, Allah sangat benci. Allah dah tegah, Allah nyatakan di dalam Al-Quran, jangan buka aib sesiapa sekalipun. Janganlah kamu buka, janganlah kamu menjalankan kerja-kerja yang akan menyebabkan kamu rugi di masa depan. Jangan jadi manusia-manusia yang suka gembira dengan melihat keburukan-keburukan bagi orang-orang yang lain. Itu yang dinamakan gosip-gosip, ya. Itu yang dinamakan fitnah. Itu yang akhirnya akan menjadi sebagai satu pakaian. Hari ini berlega-lega kisah-kisah yang tidak nyata, ya. Kisah-kisah yang nyata tu satu hal, yang tak nyata tu lagi perkara-perkara yang tak jelas.
Tetapi sedangkan perkara yang jelas benar sekalipun Allah tegah, aib jangan kau buka. Jangan buka aib tu, kerana Allah akan buka aib kita lebih daripada itu nanti. Maka tuan-tuan dan puan-puan, perkara baik kita buka mulut, perkara yang tidak baik kita tutup mulut. 1 dan 0. Satu kepada kebaikan, 0 kepada keburukan pada lidah. Masih lagi berlegar pada lidah kita, jangan kita buka. Nampak keburukan, maka kita diamkan diri, jangan kita sampaikan kepada yang lain. Kita nasihatlah hati kita. Maka itu adalah sesuatu yang akan menghalang tuan-tuan dan puan-puan daripada melaksanakan tanggungjawab sebagai pembantu Imam Mahdi. Kenapa? Kerana dunia hari ini adalah dunia yang terbalik, daripada 01 jadi 10. Apa dia? Kebaikan disimpan, keburukan disebarkan. Lebih banyak lagi keburukan individu-individu tertentu disampaikan kepada umum, maka akan viral lah di seluruh pelosok masyarakat. Gembiralah yang membuat viral tersebut, bahagia dia melihat keburukan orang yang dia tujukan telah sampai kepada ratusan malah jutaan manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, mengaibkan manusia telah Allah berikan amaran, jangan kita buat, jangan kita lakukan, kerana itulah perkara-perkara yang telah ditegah oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Namun hari ini meletakkan aib manusia itu adalah satu perkara budaya yang telah berakar umbi dan bercambah hingga telah dihias dengan secantik-cantiknya. Mereka yang melakukan kesalahan akan dipapar-paparkan di media-media, terpampanglah wajah-wajah mereka. Kerana itu menjadi cerita-cerita sensasi, cerita-cerita yang akan menyebabkan larisnya surat khabar, akan memperlihatkan bahawa golongan tertentu adalah golongan yang memperjuangkan kebenaran dengan meletakkan aib manusia kepada khalayak umum. Sedangkan dalam Al-Quran telah pun ditegah jangan dilakukan sedemikian. Maka itulah halangan-halangan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu untuk kita berpesan-pesan. Maka hari ini halangan tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk menyampaikan berita-berita, menyampaikan kisah-kisah kebenaran kepada masyarakat adalah sesuatu yang sangat sukar, kerana kita berada di dalam zaman di mana masyarakat agak sukar untuk menerima pembaharuan. Ramai tuan-tuan dan puan-puan di luar itu yang tidak mahu ambil peduli, tidak mahu mengetahui kisah-kisah yang benar, kerana mereka sudah berada dalam lingkungan mendengar ataupun tertakluk dengan kisah-kisah magic, kisah-kisah khayalan, kisah-kisah turun daripada langit, makhluk daripada langit akan terbang, naik kapal selam, naik kapal dan sebagainya. Itu adalah kisah-kisah yang akan menjadi santapan kepada manusia-manusia zaman ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Bagaimana nak sampaikan? Nak sampaikan kepada mereka, bagaimana nak sampaikan kebenaran kepada di sekeliling tuan-tuan dan puan-puan. Maka sampaikanlah kepada yang terdekat terlebih dahulu. Janganlah difikirkan yang jauh-jauh. Anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, isteri, dan kemudian pergi kepada di dalam lingkungan keluarga. Daripada keluarga itu nanti barulah diperpanjangkan kepada sahabat-sahabat yang dikenali. Sampaikan. Berita itu berita baik, maka sampaikan. Berita tidak baik, maka diamkan. Biarlah terputus social distance, biar rantaian itu tidak tersambung. Jadi halangan itu sebenarnya saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang ketiga mampu melakukan, kerana tuan-tuan dan puan-puan telah menerima hakikat kosong untuk menjadi pembantu kepada Imam Mahdi. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya berpesan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagaimana saya dipesan untuk menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, maka saya juga menyampaikan amanah ini kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk disampaikan kepada yang lain. Apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah apa yang telah disampaikan kepada saya untuk disampaikan. Maka apa yang perkara juga yang saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian
telah pun saya buktikan, telah pun saya laksanakan dalam hidup saya. Saya telah pun menyampaikan apa yang telah saya terima. Apa yang saya terima? Yang saya terima dalam diri saya bahawa sesungguhnya Al-Quran itu benar. Yang telah saya terima dalam diri saya dengan sesungguh-sungguhnya bahawa Rasulullah SAW itu junjungan mulia yang benar. Dan saya telah terima sesungguhnya kiamat itu benar. Dan saya terima sesungguhnya tiada makhluk dan tiada sesiapa apa juga kuasa yang layak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu telah saya terima, maka itu telah saya laksanakan dalam hidup saya. Sama ada saya benar-benar diterima oleh Allah atau tidak, itu adalah hubungan saya dengan Allah, dan saya memohon ihsan Allah agar saya diterima. Namun untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, bila sampai kepada saya, itu adalah bahagian saya. Maka mengambil kepada perkara yang ketiga itu tadi, saya perlu menyampaikan apa yang saya terima, yakni apa yang saya terima dalam diri saya, keimanan yang saya miliki, untuk melihatkan diri saya kepada realiti. Maka saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan segala penjelasan-penjelasan yang telah saya berikan berhari-hari, ya, berminggu-minggu kepada tuan-tuan dan puan-puan, malah bertahun-tahun perjalanan saya telah pun saya jadikan sebagai satu wadah ilmiah. Video-video saya itulah bentuk saya menjadikannya sebagai satu perkara yang tangible, satu perkara yang realistik, yang tidak ada lagi suatu cerita-cerita kosong. Maka jika tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan saya, maka panjangkanlah, sampaikanlah segala berita yang telah Masa Bayu nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan kepada yang lain-lain. Channel saya ni taklah popular sangat tuan-tuan dan puan-puan, bukan nak cari popular pun. Ya, kalau banding dengan channel-channel lain tu berpuluh-puluh ribu, ratus ribu viewnya, saya tak ramai, 500, 900, Alhamdulillah. Ada jugalah yang nak tengok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam saya katakan, berpesan-pesan kita, dan jadi dalam dunia yang dominan, suka kepada cerita-cerita yang balik kepada kisah-kisah mimpi-mimpi, kisah-kisah kayangan-kayangan, kisah-kisah fantasi-fantasi tanpa ada usaha. Maka jika itu menjadi dominan pada hari ini, memanglah channel Masa Bayu tak akan ada sambutan. Sebab channel Masa Bayu sentiasa mengajak berfikir, sentiasa mengajak merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sentiasa meminta setiap perkara yang kita akan lakukan, fikir terlebih dahulu. Itu channel Masa Bayu. Jadi susahlah nak cari, ya, kondisi bagaimana nak mendapatkan lebih ramai menyukai keadaan yang saya bawa, kerana channel Masa Bayu, ya, adalah channel yang besar halangannya kepada mereka-mereka yang tidak mahu berfikir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dah boleh faham yang ketiga. Maka yang keempatnya, halangan yang perlu dilepaskan, posisi yang perlu diperjelaskan adalah kebijaksanaan. Kita kena jadi bijaksana tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana yang nak dijelaskan kebijaksanaan ni, ya, Tuan Pal Masa Bayu, bila semua bertanya dengan saya, ada yang tanya saya, bila sebut PAL ni apa sebenarnya? Jadi saya nak terangkan sikit di sini. PAL ni adalah singkatan kepada PALTO. Di dalam ilmu konvensional, dia adalah profesor. Maka saya adalah profesor, tapi saya tidak menggunakan profesor konvensional lagi, saya menggunakan profesor alamtologi. Di dalam teologi kita ada title dia PALTO. Jadi singkatan dia PAL, bukan PAL, PAL. Jadi PALTO tu adalah profesor alamtologi. Jadi saya pengasas alamtologi. Saya telah membangunkan satu title khusus untuk membezakan daripada peringkat demi peringkat lah. Kita ada PALTO, kita ada TALTO, kita ada ALTO, ya, kita ada beberapa. Jadi bila masuk PALTO ni berarti dia adalah doktor, ya, ataupun profesor kepada ilmu alamtologi. Dan itu adalah akademik, ilmiah, yang memang disahkan, bukan sekadar-kadar nak letak. Jadi balik kepada tadi itu tentang kebijaksanaan. Macam mana halangan kebijaksanaan?
Halangan kebijaksanaan kerana manusia hari ini tidak mahu menggunakan akal. Kerana kebijaksanaan, tuan-tuan dan puan-puan, adalah berpaksi kepada penggunaan akal. Mereka yang tidak menggunakan akal pasti tak bijaksana, kosong. Maka hari ini kita lihat di sekeliling kita kerosakan yang berlaku di atas muka bumi kerana manusia tak mahu gunakan akal, tak mahu berfikir. Jadi bila kita buat sesuatu, kita akan tanya dia, kenapa kau tak berfikir sebelum kau nak buat? Tak fikir kesan dia, tak fikir. Jadi persoalan tu dia akan sebut tak berfikir ke? Maka fikir itulah yang akan menyebabkan manusia berada di dalam realiti. Bila tidak mahu berfikir, maka masuklah dalam dunia fantasi. Bila masuk dalam dunia fantasi, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelum-sebelum ini, dunia fantasi, rajanya dan nukleus untuk fantasi adalah Dajjal. Maka apabila kita termasuk di dalam kelompok-kelompok fantasi, cerita-cerita fantasi, cerita-cerita khayalan, cerita-cerita ramalan-ramalan, tuan-tuan dan puan-puan, ni masa Bayu cakap, setuju tak setuju tu kepada yang lain, itu adalah atas diri masing-masing. Ini masa Bayu cakap berdasarkan kepada kajian-kajian, berdasarkan apa yang telah saya fahami, yang saya lalui dan telah pun disahkan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu adalah atas faktor yang berbalik kepada Dajjal. Kerana Dajjal akan membawa kita ke dalam dunia fantasi, dunia khayalan, dunia yang tidak jelas, dunia penuh dengan keindahan-keindahan, tetapi hujung pangkal kita tak jumpa. Tapi Al-Quran itu sejelas-jelasnya, tuan-tuan dan puan-puan. Al-Quran lengkap daripada kisah sebelum, semasa dan kisah masa depan telah ada di dalam Al-Quran. Maka kenapa perlu lagi kita meramal-ramal? Sebab Al-Quran dah boleh menjelaskan apa yang berlaku pada masa depan. Masih lagi kita membawa diri kita kepada benda-benda yang tak jelas. Masih kita bawa diri kita kepada perkara-perkara yang kita tidak nampak. Mana kau tahu dia ada mimpi benda ni? Apa yang dia mimpi? Dia mimpi dia jumpa tu, dia jumpa ni. Tuan-tuan dan perempuan boleh berfikir tak? Mimpi tu adalah mimpi dia. Jadi jika kita nak membuat sesuatu proses, adakah mengikut mimpi orang ataupun mengikut realiti kita? Maka itu akan menjadi halangan kepada peringkat yang keempat untuk membawa kebijaksanaan kepada mereka-mereka yang suka bermimpi, yang leka bermimpi, yang tak mau bangun daripada mimpi. Ini halangan yang perlu dihadapi oleh mereka-mereka yang membawa, yang berada pada posisi kebijaksanaan. Maka untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, jadilah bijaksana. Macam mana maksudnya jadi bijaksana? Apa cara yang paling mudah untuk menjadi bijaksana? Kerana bijaksana ini adalah mandatory-nya, adalah perkara yang tidak boleh lagi tidak boleh lagi diambil sebagai gandingan kepada perkara-perkara yang lain. Kalau tak bijak, bodoh lah maksudnya. Tak cerdik lah, kata orang utara. Tak cerdik sungguh kamu ni, berarti tak guna otak lah tu. Jadi kita nak lihat dengan jelas, sebab Al-Quran ini, tuan-tuan dan perempuan, harus difahami. Maksudnya harus difahami macam mana? Dia bukan untuk seseorang tertentu, bukan untuk golongan tertentu. Ini untuk umat manusia. Allah turunkan adalah untuk umat manusia. Bermakna, tuan-tuan dan puan-puan tidak terikat dengan sesiapa untuk membuka Al-Quran. Itu kena bijaksana berfikir. Sebab bahasa Al-Quran, bahasa yang Allah sampaikan kepada manusia, kalam Allah, tak perlu perantaraan. Tak boleh kita kena ada guru. Betul, kita kena ada guru untuk kita faham apa yang dia faham berdasarkan apa yang dia lalui. Tetapi kita adalah antara kita dan Allah, hubungan kita langsung dengan Al-Quran. Dan semua bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat jelas. Buka, baca terjemahan, dah nampak apa yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya ya? Oh, maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
dengan nama Allah. Fikir lagi, oh maksudnya segala-galanya kita buat sebenarnya adalah bermula daripada Allah, dengan nama Allah. Apa yang jadi? Maka benarlah bahawa alam semesta ini milik Allah, permulaan dia daripada Allah. Maka Allah jadikan alam ini dengan Rahman dan Rahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, Maha lagi. Maknanya alam ini adalah kesimbangan daripada Allah dengan Rahman dan Rahim, kasih dan sayangnya menjadi pakaian kepada alam semesta. Oh, macam tu maksud dia. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada siapa nak halang pun, tak ada siapa boleh halang, sebab kalam Allah. Maka apa yang nak saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, nak jadilah bijaksana, jadilah cerdik, jadilah orang yang cerdik, jadi orang yang bijaksana. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana orang bijaksana inilah mereka-mereka yang memiliki sifat baginda Rasulullah SAW, kebijaksanaan. Kerana keempat-empat perkara yang saya nyatakan tadi adalah sifat Nabi, tak gitu? Maka nak jadi pembantu Imam Mahdi, kita kena ada 4 sifat ni. Saya dah terangkan dah sebelum ni. Hari ni saya memperincikan, saya menjelaskan macam mana nak gunakan. Nanti orang bagi pisau, kita tak tahu nak gunakan pisau macam mana. Ni saya mengajar pisau ni potong macam mana. Ni guna pisau potong roti ke, ni pisau potong sayur ke, ada beza-beza pisau je Tuan Pal, ada. Jadi saya buat macam tu. Ni bukan saya serah, ni ambil pisau ni, pandai-pandai kau nak pakai. Kerana dalam Al-Quran semua jelas, jenis pisau, kegunaan pisau, potong apa, letak kat mana dan sebagainya. Semua itu ada proses, ya? Semua itu ada situasi dia, semua itu ada perjalanan dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kebijaksanaan, ingin saya melengkapkan proses ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa caranya? Macam mana nak jadi bijaksana? Macam mana kita nak lepaskan segala permasalahan, halangan-halangan kita? Maka jadikanlah kembali, sebagaimana saya katakan sebelum ini, kebijaksanaan itu datangnya daripada akal kita. Kebijaksanaan itu datang daripada proses, ya, proses yang akan menyebabkan kita jadi manusia yang akan dapat melaksanakan tanggungjawab di atas muka bumi dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan puan-puan, maka jadilah orang yang bijaksana, ya. Jadilah orang-orang yang sentiasa, ya, sentiasa menjadikan diri kita cerdik, sentiasa menjadikan diri kita berada pada posisi cerdik. Kerana halangan-halangan di dunia hari ini, kita dikelilingi oleh mereka-mereka yang tidak mahu lagi menggunakan akal. Kerana itu bukanlah sengaja, tuan-tuan dan puan-puan. Bukanlah dunia hari ini sengaja jadi manusia tidak menggunakan akal. Jangan fikir macam tu, ya. Kerana itu adalah perancangan yang telah dilakukan oleh Dajjal dalam masa yang sangat panjang. Perancangan yang telah dilakukan oleh Iblis apabila beliau bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam. Maka cara menyesatkan anak cucu Adam, dia turun ke bumi dan dia susun segala-gala perancangan dia dengan menjadikan manusia itu tidak cerdik. Maka apa yang dia buat? Dia wujudkan keadaan agar manusia tidak lagi menggunakan akal-akal mereka. Diberikan dengan gambaran-gambaran buruk tentang berfikir, diberikan gambaran-gambaran buruk tentang akal. Jadi akhirnya tanpa manusia sadari, mereka telah menjadi musuh kepada akal mereka sendiri. Itu ditambah lagi pula dengan mereka-mereka yang menjadi kelompok-kelompok menyokong Dajjal, dengan menyampaikan pula kepada murid-murid mereka, pengikut-pengikut mereka, jangan gunakan akal masing-masing. Apa-apa sekalipun, tanya dengan tok guru, tanya dengan guru-guru, tanya dengan cikgu-cikgu. Kerana jika kamu menggunakan akal, nanti kamu sesat. Itu semua adalah agenda yang telah disusun, telah dibuka, telah dirancang oleh Dajjal, tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya buka cerita ni
Saya tahu Dajjal memang marah dengan saya sekarang. Dia daripada hari itulah, daripada dulu lagi dia dah tak suka dah, sebab saya buka satu persatu topeng-topeng dia yang ada. Jadi apabila saya mula membuka topeng-topeng Dajjal, itu saya teruklah kena serang. Ni lepas ni kena serang lagi lah. Sebab apabila sebut saja penggunaan kebijaksanaan, halangan yang selalu ditempuh, khususnya saya, apabila saya bercerita tentang akal, maka Dajjal akan mula mengatur langkah, menghantar tentera-tenteranya, akan membuat berbagai-bagai onak, menyatakan saya sesat. Gunakan akal dah jadi sesat dah tu. Kerana itulah agendanya tuan-tuan dan puan-puan. Berbalik kepada halangan kita yang keempat, adalah menjadi cerdik sangat-sangat sukar, kerana zaman di mana kita hidup hari ini, zaman manusia tidak sedar bahawa mereka telah diprogramkan oleh Dajjal untuk menolak akal. Kerana tanpa akal kita tidak akan jadi cerdik. Bila kita tak cerdik, maka kita tidak akan mampu melaksanakan amanah tanggungjawab yang telah diberikan oleh Imam Mahdi kepada kita. Kerana topik kita hari ini berbaik pada topik keseluruhan, iaitu kemunculan Imam Mahdi, adalah bagaimana kita nak menghadapi halangan-halangan yang akan datang. Maka telah saya terjemahkan, saya telah menjelaskan ada 4 halangan yang perlu dilalui oleh tuan-tuan dan puan-puan, dan keempat-empat halangan itu pasti tuan-tuan dan puan-puan dapat melaluinya, dapat melepasinya sekiranya berpeganglah kepada sifat-sifat baginda Rasulullah SAW, iaitu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Maka keempat-empat perkara ini tadi adalah sebagai kunci, sebagai satu perkara halusi. Lihatlah balik semula. Bila Masa Bayu bercakap, buka balik semula. Lepas ni nonton, buka balik semula. Mana sifat Nabi dalam Al-Quran, mana cara Nabi dalam Al-Quran, apa kisah para rasul dalam Al-Quran yang berkait tentang sidik. Okey, cari. Apa yang berkait tentang amanah, cari dalam Quran. Maka dengan cara itu tuan-tuan dan puan-puan, pasti dan yakinlah bahawa pemerintahan zaman kemakmuran yang akan dibawa oleh Imam Mahdi bukanlah khayalan. Ianya adalah realiti. Ianya akan menjadi kenyataan. Tetapi sebagaimana yang saya katakan daripada awalnya, bukan untuk Imam Mahdi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita, untuk anak cucu kita, dan untuk sejagat alam semesta. Jadilah diri kita manusia-manusia yang sentiasa berpegang kepada tali Allah, la ilaha illallah, dan berpegang kepada sunnah baginda Rasulullah SAW, Muhammadar Rasulullah. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih ke atas segala sokongan-sokongan, dan jangan lupa untuk terus memberikan komen-komen, dan kita bergabung di dalam grup Telegram. Dan saya dah perhati dah dalam grup Telegram dah kurang orang bercakap, kerana mungkin tuan-tuan dan perempuan telah menghayati erti kosong. Sampai kosong dah Telegram, kurang dah dia punya aktiviti. Jadi saya faham, alhamdulillah, itu tanda-tanda positif. Kita dah mula kurang bercakap, kita dah mula bertindak untuk melaksanakan atas apa yang telah saya sampaikan, yang saya terima daripada segala-gala ibu ilmu, segala-gala pemegang ilmu, iaitu kita berpegang kepada apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kita ingin menjadi umat Muhammad, kita ingin menjadi pembantu-pembantu, menjadi mereka-mereka yang berada pada posisi untuk merealisasikan impian-impian saya, tuan-tuan dan perempuan, bersama-sama Imam Mahdi. Assalamualaikum, salam sejahtera.